Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada malam ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita meneruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Arba'in Al-Malawiyah, hadis 40 dalam Melayu dikatakan, ataupun hadis arba'in berkaitan dengan adab-adab sesama manusia. Pada malam ni insya-Allah kita masuk bab yang ke-22, betul. Adab ketika berwuduk, adab ketika berwuduk. Muallif rahimallahu taala dia kata, saya meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru saya, iaitu Syekh Al-Wadud Abdullah bin Lebay Samah, Bukit Lada, Kedah, dengan sanad yang bersambung kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berwuduk dan membasuh wajahnya dengan sempurna. Kemudian beliau membasuh tangan kanannya sehingga mencapai bahagian lengan atasnya. Seterusnya beliau membasuh tangan kirinya hingga mencecah bahagian lengan atasnya. Kemudian beliau menyapu kepalanya dan membasuh kaki kanannya sehingga mencapai betisnya. Selepas itu beliau membasuh kaki kirinya hingga mencapai betisnya. Beliau kemudiannya berkata, beginilah aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Beliau kemudian berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan mendapati tangan dan kaki kalian bersinar di hari kiamat disebabkan wuduk kalian yang sempurna. Sesiapa yang mampu maka hendaklah dia melebihkan basuhan tangan dan kakinya. Hadis riwayat Bukhari, nombor hadisnya 246. Hadis yang kedua, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan satu mud air dan mandi dengan satu sa' hingga 5 mud air. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, nombor hadisnya 325. Yang ketiga, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda tentang cara-cara menunaikan wuduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menunjukkan kepada orang Arab itu cara menunaikan wuduk dan mengulangi 3 kali basuhan pada setiap anggota. Baginda kemudian berkata, beginilah cara menunaikan wuduk. Cara mengangkat wuduk, sesiapa yang berlebih-lebihan, siapa yang berlebih-lebihan lebih daripada kadar ini, maka ia telah berdosa, melampau dan menzalimi. Itu di 3 hadis untuk mati Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini, bab yang ke-22 ini, iaitu berkaitan dengan adab berwuduk. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut berwuduk, semua orang bila nak salat dia tahu berwuduk tadi. Cuma ada kadang-kadang wuduk ini dikategorikan kepada 3 keadaan berwuduk. Yang mana yang pertama sekali, untuk kita katakan wuduk itu tidak sah. Bila tidak sah tu maksudnya apa? Bila tidak sah maksudnya ialah bila tak cukup rukun, ataupun kita kata basuhannya tidak
mengenai pada tempat yang sepatutnya, yang wajib, maka dikatakan wuduknya tidak sah. Yang kedua, wuduk yang sah, wuduk yang sahih, cukup untuk dikatakan sah. Wuduk yang ketiga yang dipanggil wuduk yang sempurna. Wuduk yang sempurna. Ahsanal wuduk, maknanya wuduk yang terbaik. Seperti mana yang saya jelaskan tadi, wuduk yang tidak sah itu jelaslah. Antaranya dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi orang yang meninggal setumpuk bahagian tak terkenakan air. Wuduknya, khususnya yang kerap kali orang melakukan, ialah di bahagian bawah buku lali. Ini disebut dalam hadis jelas, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi orang yang kita kata tidak membasuh, ataupun al-aqab ni di istilahnya kat situ maksudnya tidak mengenakan air pada bahagian bawah buku lali. Ini kerap kali orang terlepas pandang. Apabila di wuduk, dia tinggalkan bahagian tu, ataupun mungkin dia tak perasan ke, lalu menyebabkan wuduknya tidak sah. Katakan bukan setakat wuduknya tidak sah, salatnya juga tidak sah, katakan. Ini salatnya tidak sah. Makanya tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, itu kalau di bahagian buku lali, maka dikiaskan juga pada tempat-tempat wajib yang lain. Tangannya, mukanya, katakan wajib. Maka jelas di situ tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kalau wuduknya tidak sah apabila dia tidak menepati kewajipan berwuduk ataupun rukun-rukun berwuduk, syarat-syarat sah berwuduk dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, itu jelaslah katakan. Kemudian seterusnya tuan-tuan, wuduk yang dipanggil wuduk yang kita katakan kalau dia buat sah, ada, iaitu 6 rukun yang kita tahulah, tak? Pertama, niatnya, basuh mukanya, cukup komplit basuh mukanya. Basuh mukanya, paras mukanya dia tahu, daripada ubun sampailah ke bahagian dagu, daripada tepi telinganya, nak cuping telinga ni sampai cuping telinga kanan dan kiri. Mana semua bahagian yang ada di bahagian muka ini wajib disampaikan air, katakan. Ada wajib disampaikan air. Dibasuh muka elok, cukup. Dibasuh muka, kemudian dia basuh tangan daripada jarinya sampailah bawa ke siku, cukup. Kiri dan kanan dan kiri. Kemudian dia basuh kaki, dia basuh kaki daripada kaki sampailah kepada buku lali, cukup. Ada basuh keseluruhannya, celah-celahnya dibasuh, digosok, dilalukan air. Dan kemudiannya rukun yang berikutnya yang niatnya, mukanya, tangannya, kakinya. Yang kelimanya ialah sapu rambut tadi tuan-tuan mati Allah, sebelum kaki. Jadi sapu rambut, lepas tu bau kaki. Bau kaki yang kelimanya bau kaki, dan yang keenamnya tertib, Yang keenamnya tertib. Jumhur ulama meletakkan syarat tertib, kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan tertib. Walau bagaimana sekalipun tuan-tuan tengok orang mazhab Hanafi pun wuduk macam kita juga. Dia berwuduk sama dia, ikut dia tertib. Tapi mereka tidak meletakkan itu sebagai syarat, Jadi tak masukkan dalam rukun wuduk. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dia buat ke semua ni tadi 6 perkara tadi, niatnya, basuh mukanya, basuh tangannya, sapu kepalanya dan basuh kaki dan tertib, sah wuduknya. Kita nampak orang ni sah, kita tak ada masalah. Tetapi kita ada satu lagi yang dipanggil ahsanul wuduk, wuduk yang terbaik. Wuduk yang terbaik ini dibahaskan oleh para ulama, banyak kelebihannya yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi sebut man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu, siapa yang berwuduk, maknanya berwuduk kat rumah, berwuduk di rumah, fa ahsana wudu'ahu, lalu dia memperelokkan wuduknya, memperelokkan wuduknya, dia buat ambil wuduk yang terbaik.
Ada, dan dia nak pergi ke masjid ataupun surau untuk pergi masjid untuk salat. Lalu setiap langkah dia lam yakhtu khutwatan, tidak melangkah satu langkah kecuali dia dapat pahala, dinaik dapat darajat dan dihapuskan baginya satu dosa. Pergi dan balik. Pergi dan balik. Itu kelebihan bagi orang yang ahsanul wudu. Orang yang wuduknya terbaik, kita katakan. Wuduk yang sempurna. Timbul persoalan macam mana yang dikatakan wuduk yang sempurna. Para ulama meletakkan kita kata takrifan ataupun definisi wuduk yang sempurna apabila dia melakukan yang wajib, yang rukun, yang sunat, kesemuanya dibuat. Kalau kita tahu sunat-sunat wuduk, kan kita tahu sunat-sunat wuduk itu dimulakan dengan bersuginya, dengan baca, dengan bismillahnya, dengan kita kata dengan dahulukan kanannya, diulang 3 kali, itu semua masukkan air ke hidung, dihembuskan, berkumur, semua yang sunat-sunat semua dibuat daripada awal sampai akhir, barulah dikatakan wuduknya sempurna. Ada wuduknya sempurna. Tapi kadang-kadang kita ada yang hampir nak sempurna, kadang-kadang kita kata biasa sah saja, bergantung kita tidak alert, tak alert dalam berwuduk. Ini semualah kita kena muhasabah, katakan. Muhasabah diri kita, adakah wuduk kita sempurna ataupun setakat sah saja. So kalau kita nak dapat wuduk yang sempurna, maka hendaklah kita melakukan keseluruhan perkara yang sunat. Ada perkara yang sunat. Cuma di sini tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, antara yang sunat, perkara sunat yang kita ketika berwuduk yang sering dilupakan. Yang sering dilupakan. Orang biasa buat 3 kali, mulakan sebelah kanan, berkumur, masukkan air ke hidung, hembuskan. Antaranya ialah bersugi. Kita lupa untuk bersugi, kita tak buat pun bersugi. Nabi dalam hadis banyak berkaitan dengan as-siwak inda kulli wudu. Ada riwayat as-siwak inda kulli salah. Maknanya bersugi setiap kali nak berwuduk, bersugi setiap kali nak salat, katakan. Benda-benda ini kadang-kadang kita terlupa ataupun tak sedar, katakan. Kemudiannya tuan-tuan mati Allah, mungkin disebabkan kita tak biasa dengan kayu sugi, katakan. Kita kat Malaysia ni kayu sugi mungkin sukar nak dapat, katakan. Mungkin kita kata ada, tapi nak kena carilah. Sekarang ni macam-macam dah. Cuma dan kemudiannya kita ni jarang nak, maksudnya katakan benda tu kita nampak orang bersugi masa nak salat tu, nampak macam apa, katakan kita duduk sebelah macam tak selesa, kan, katakan apa orang ni. Mungkin sebab kayu sugi tu kot, katakan. Tapi sekarang sama-samalah kita perbaiki. Sekarang dah dibuat dalam bentuk, letak dalam bentuk pen, katakan. Macam-macam lah inovasi yang ada tu. Cuma kita nak mengamalkan tu. Benda tidaklah wajib, tapi kita kata kalau sama-sama lah kita dapat macam Allah buat, maka itu yang terbaik. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, antara yang biasa yang jarang-jarang orang buat ketika berwuduk ialah menyapu keseluruhan kepala. Kita tahu dalam mazhab Syafi'i membasuh sebahagian kepala itu minimum 3 helai rambut ataupun sebahagian kepala itu dianggap wajib, rukun. Tetapi mazhab Syafi'i juga sunatnya membasuh keseluruhan kepala. Bukan membasuh, menyapu. Nanti kan dia jiruh kepala dengan air, susah juga kan. Menyapu, katakan. Menyapu. Menyapu kepalanya dengan air. Dan kaifiahnya disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabada'a bimaqdami ra'sihi, fabada'a bihi mabda'a ra'si, dimula ambil air, tak kat depan sini, bawa ke belakang, hatta wasala bihi ila qafahu, sampailah ke leher belakang ni, faraddahuma, lalu dikembalikan ke depan. Dikembalikan ke depan. Itu antara sunnah-sunnah yang dalam sunat-sunat dalam mazhab, dalam fiqh mazhab Syafi'i yang
Kita jarang nampak orang buat. Ada, ya, jarang nampak. Kalau tengok dalam kitab fiqh bab wuduk tu, antara yang sunat-sunat wuduk, termasuk dalam sunat-sunat wuduk ialah menyapu keseluruhan kepala. Ini jarang yang kita nampak orang buat. Bahkan ada pula yang Allah alam, kita kata yang menuduh nak tahu Wahabi, dia sapu kepala keseluruhannya. Itu lagi dahsyat. Itu kita kata orang tak ada ilmu tapi nak cakap nama Allah Subhanahu Wa Taala yang sapu kepala keseluruhan tu Wahabi tu. Sedangkan dia lupa dalam mazhab Syafi'i sendiri menyapu keseluruhan kepala itu termasuk dalam perkara yang sunat. Pergilah tengok dalam mana-mana kitab fiqh Syafi'i sekalipun nama Allah Subhanahu Wa Taala bila membincangkan berkaitan dengan perkara sunat, sunat-sunat wuduk ialah menyapu keseluruhan kepala. Janganlah kita cepat untuk nak menuduh nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dalam hadis yang kita lihat, hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berwuduk dengan membasuh wajahnya dengan sempurna. Memang tak disebut dalam hadis ini dia berkumur, dia memasukkan air ke hidung, tamadmada wastanshaqa wastanthara. Itu tamadmada dengan berkumur, masukkan air ke hidung dan menghembuskannya, itu disebut dalam riwayat yang lain. Sebab riwayat hadis ni banyak, katakan. Maka dihimpunkan oleh para ulama dan diletakkan, disusunkan dalam masalah fiqh, katakan. Tapi ini kita bacakan hadis, katakan membasuh muka, membasuh wajahnya dengan sempurna. Basuh, apa maksud basuh? Basuh nama Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita kata mengalirkan air pada anggota. Dia mesti air tu dah mengalir pada anggota. Sebab tu kalau orang pakai spray, wuduk pakai spray, bagus pakai wuduk pakai spray ni, jimat air. Jimat air pakai spray. Tapi bila pakai spray, kita spray tadi mukanya kena sampai air mengalir dah bahagian muka. Anggota badan tadi, anggota wuduk tadi, kita spray tu airnya dah mengalir. Sebab itu syarat ghusl. Mana datang syarat mengalir tu, Ustaz? Perkataan ghuslu. Allah sebut dalam Quran kan, faghsilu wujuhakum, basuhlah. Al-ghuslu dinamakan ghusl. Al-ghusl tidak dinamakan ghusl itu ghusl, la yusamma ghuslu ghuslan, tidak dinamakan ghusl itu ghusl kecuali airnya mengalir. Itu ta'rifan, definisi dalam bahasa Arab, katakan. Jadi air mesti mengalir. Dah mengalir air itu barulah diratakan. Jangan air tu belum mengalir lagi dah diratakan, kerana dia akan menyamai al-mashu. Dia akan lebih menyamai, menyerupai al-mashu. Mashu itu maknanya menyapu. Allah sebut dalam Quran menyapu ni kepala. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala-kepala kamu. Jadi yang sapunya kepala, yang lainnya kena basuh. Sebab tu bila kita basuh pakaian kita, antara para ulama menyatakan bahawa untuk syarat sah basuh pakaiannya tadi yang najis, airnya mesti mengalir. Airnya mesti mengalir. Timbul daripada situ orang duk bahaskan, duk kecoh dulu sekali lah, apa hukum basuh menggunakan mesin basuh, katakan. Basuh baju guna mesin basuh tu bersih tak bersih? Tak. Saya kata bersih. Kenapa saya kata bersih? Sebab airnya ditukar, airnya keluar, nanti dia masuk balik kan, air baru kan. Berapa kali dia tukar air, katakan. Kan dia sentiasa dalam tu, kata. Dia bertukar kan, airnya bertukar. So ada proses ghusl itu, ada proses basuhan. Maka kita kata tak ada masalah. Cuma kita orang basuh baju kita tadi, perlulah bersihkan dulu. Kalau ada ain zat najis tadi, ain najis, kena bersihkan dululah, katakan, sebelum dimasuk dalam mesin tu, katakan. Hatta kalau ada mesin ada najis sekalipun, dia akan keluar bersama dengan air itu sekali.
Wallahu a'lam. Nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu beza dengan ghuslun wajah, ya, kita kata membasuh wajahnya dengan sempurna. Sempurnalah, ya, katakan. Ni semua bahagian ni, katakan bahagian awal tumbuh rambut. Kalau orang tu asla ni apa? Kepala botak. Macam saya ni baru nak botak ni, belum botak lagi. Ni tak tahulah bila macam mana boleh nak tumbuh rambut tengah ni. Botak dia kita katakan awal tempat tumbuh rambut. Memang awal tempat tumbuh rambut ni, katakan. Kalau orang botak, kan ada orang botak tu dia, Ustaz, dia tumbuh rambut belakang, kena masuk belakang ke? Tidak. Kelaziman, lazimnya biasa. Ni katakan bahagian ni. So basuhlah bahagian ni, katakan. Kena basuh keseluruhan bahagian muka, katakan. Basuh sempurna. Tak. Kadang-kadang kita kata misai, kadang-kadang orang tak perasan. Sebab itu kita sunnah Nabi SAW, misai itu dinipiskan. Dikhawatiri bila kita basuh muka, air tidak sampai pada bahagian kulit. Sebab misai kena sampaikan air pada kulit. Semua segala-gala yang ada kata rambut kat sini, ada setengah orang ada rambut sini kan, ada bulu ke rambut? Bulu ada. Ikutlah. Bulu kat sini, kat sini kumis kat bawah ni. Semua ni bahagian ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu disampaikan air keningnya. Kalau airnya tidak disampaikan, makanya dikuatiri wuduknya tidak sempurna, wuduknya tidak sah. Dikecualikan janggut. Kalau orang tu ada janggut, dia kena lihat tebal ataupun nipis, katakan. Nak kategorikan tebal dan nipis tu, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia kata kau tengok cermin, kita kata anggaran normal kita tengok cermin. Janganlah pergi dekat-dekat, kata. Normal kita tengok cermin parah mana, katakan. Ataupun kita berdepan dengan orang, kita jumpa dengan orang tu, kita rapat macam mana, katakan. Kalau normal kita rapat dengan orang, cuba tengok, nampak tak kulit dagu dia? Kalau nampak kulit dagunya, maka nipis. Kalau tak nampak kulit dagunya, dia anggap tebal. So nipis dengan tebal ada hukum yang berbeza. Kalau nipis wajib sampaikan air. Kalau tebal tak wajib sampaikan air, hanya luaran saja dan diikhlatkan, dia gosok-gosok saja. Sunat. Allahu a'lam. Jadi kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Abu Hurairah lagi, kemudian beliau membasuh tangan kanannya sehingga mencapai bahagian lengan atasnya. Sunnah Nabi SAW basuh daripada tangan bawa ke lengan. Dan itu yang disebut dalam ayat Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan-tangan kamu sampai ke siku. Dia bukan daripada siku sampai ke tangan. Sekarang ni ayat dalam Quran kata daripada tangan bawa ke siku. Jadi mulakan tangannya, lepas tu diakhiri dengan siku. Maknanya kita basuh air tadi, kita alukan sampai ke siku dan kita ratakan. Ada setengah orang dia apa? Dia kenakan air daripada siku ke? Tidak, kata. Kita mulakan dengan tangan, kemudian bawa ke siku. Tangan ni, kata. Ni sampai sini je tangan. Bukan keseluruhan ni tangan. Bahasa Melayu mungkinlah kot, tapi kita lihat dalam istilah bahasa Arab, katakan istilah bahasa Melayu, istilah bahasa Arab, tangan ni daripada ujung sini sampailah pergelangan. Daripada sini ke sini dia panggil sa'id. Dia panggil sa'id. Dia panggil sa'id. Kemudian daripada sini dia panggil adud. Dia panggil adud. Istilahnya beza. Yang sini dia panggil mirfaq. Yang sini dia panggil qu'. Yang jari ni dia panggil asabi'. Asabi'. Setiap ni ada nama-nama dia dalam bahasa Arab. Kalau dulu kalau dekat UiTM, kita ajarnya bahasa Arab, suruh nyanyi dulu. Nyanyi lagu apa benda ni, 5 jari, katakan. Apa dipanggil ni dan seterusnya, katakan.
Apapun macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata di situ tangan itu, basuhan tangan itu dimula daripada tangan sampailah ke siku. Susah kalau dia buat itu adabnya. Itu adabnya. Dan mula daripada ujung jari sampailah ke siku, katakan. Kalau mukanya tadi dimula daripada ubun-ubun. Tak, ubun-ubun disapu, katakan. Usuk, katakan. Kemudian ya tuan-tuan macam Allah, seterusnya membasuh tangan kirinya, lepas basuh kanan, tangan kirinya lah. Di sunatnya ialah basuh kanan dahulu, kemudian baru kiri, sehingga mencecah juga bahagian lengan atasnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia lebihkan sikit. Dia lebihkan basuhan sikunya ni, dia lebihkan sikit. Jangan sampai ke sini dipanggil gulu lah. Dah lebih ni dia panggil gulu lah. Dia kata lebihkan sikit. Sebab tu dia sebut ke bahagian lengan atasnya, ya, sikit dia tekan. Kemudian beliau menyapu kepalanya dan membasuh kaki kanannya sehingga mencapai betisnya. Dilebihkan daripada paras buku lali. Jadi dia lebihkan tangan dan pada bahagian kaki dilebihkan. Kenapa tuan-tuan macam Allah? Tuan-tuan lihat dia punya hadis ni. Selepas itu beliau membasuh kakinya, kaki kirinya sehingga mencapai betis. Beliau kemudian berkata, beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Beliau kemudian berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalian akan mendapati tangan dan kaki kalian bersinar di hari kiamat disebabkan wuduk kalian yang sempurna. Wuduk kalian yang sempurna. Untuk yang ujung tu, siapa yang mampu maka hendaklah dia melebihkan basuhan tangan dan kakinya. Itu adalah khilaf di si ulama, adakah ianya termasuk dalam hadis ataupun ianya kata-kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada khilaf kat situ. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wal tahjilahu falyaf'al. Kalau riwayat yang saya hafal dulu, ya kan, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Jadi kita kata ujung nas yang ujung tu, siapa yang mampu maka hendaklah dia melebihkan basuhan tangan dan kakinya tu. Itu ada khilaf, adakah dia perkataan Nabi ataupun dia adalah perkataan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Tak jadi masalah pun kat situ, tuan-tuan mati Allah. Tapi apa yang kita nak di situ ialah kaki dan kanan, kaki dan tangan dan kaki orang yang berwuduk, khususnya ini khususiah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan memiliki tangan dan kaki yang bercahaya. Disebut dalam hadis, kenapa saya kata khususiah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanyakan, ya Rasulullah, macam mana kamu nak kenal umatmu kita kata di hari kiamat kelak? Ditanyakan begitu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, aku akan kenal umat aku ibaratnya macam dalam satu kandang kuda yang besar, ada satu kuda yang mempunyai putih, titik putih. Dia je beza dengan yang lain. Adakah dengan tanda itu aku tidak akan mengenal umat aku? Jadi sudah tentulah Nabi akan kenal umat dia. Maka bagaimanakah tanda itu boleh berlaku? Iaitu dengan wuduk. Dengan wuduknya seseorang itu ataupun bagi orang yang mendirikan salat dengan wuduk tadi, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi man arada an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang nak memanjangkan ghurrah dia, cahaya yang terpancar daripada wuduknya, naklah dia lebihkan sikit basuhannya, pun tak ada masalah. Itu antara yang disebut dalam hadis yang pertama kita. Kemudian tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan satu mud air dan mandi dengan satu sa' sehingga 5 mud air. Antara yang adab untuk kita ketika berwuduk ialah menggunakan air yang minimum yang kita boleh gunakan. Jangan melakukan pembaziran itu. Tapi ialah kita ni ialah air banyak, katakan. Dia bila time tak ada air tu baru Rasulullah. Masa jimat sungguh air, katakan. Nabi berwuduk dengan satu mud. Satu mud ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala tak banyak pun, dalam 2 tapak tangan. Dua tapak tangan, sederhanalah. Kita ni tapak tangan kita kecil. Tapak tangan orang Arab, badan besar, mesti tapak tangannya besar, katakan. Dianggarkan mati Allah Subhanahu wa taala, dianggarkan satu mud itu lebih kurang dalam, ini besar. Ni berapa ni? Berapa ml? 200. 250 ml. Anggarannya lebih kurang dalam 250 ml lah, katakan. Itu anggaran lah, katakan anggaran. Wallahu a'lam. Adalah berbagai pandangan satu mud itu berapa, tapi yang jelasnya dalam kitab-kitab dahulu dianggarkan 2 tapak tangan. 2 tapak tangan. Dan Nabi mandi, dia mandi dengan satu sa'. Satu sa'. Satu sa' gantang lah. Di kaedah dia 4 cupak satu gantang. Mud tu kira 1 cupak lah. Satu cupak tu anggarannya tadilah kira 2 tapak tangan. Saya dulu ada masa dekat Madinah tu ada boleh dapat sa' yang sa' Madinah. Sa' Madinah ni cupak sa' ke mud ke sa' katakan. Dia dulu orang sukat beras dia pakai dia pakai cupak tu kan. Cupak tu dekat Madinah Syekh ada lagi simpan sa' tu ataupun mud cupak itu disimpan lagi. Tapi dia bukanlah daripada zaman Nabi punya ukuran, tapi benda tu saya tak pasti adakah dia daripada zaman Nabi lagi ataupun dia ukuran yang turun-temurun ketika di Madinah lagi. Sebab memang dia orang Madinah, dia simpan. Setiap generasi dia ada simpan. So kalau kita nak, bila jumpa dengan Syekh aku nak ambil ukuran dia, nak buat benda yang sama, dia Syekh akan bagilah, katakan Syekh akan bagi. Tu tak ingat ada buat tak buat. Kalau dia buat pun tak tahu mana. Hilang ke apa, wallahu a'lam. Jadi 4 cupak satu gantang. Cupak tu mud, gantang tu sa'. Lebih kurang satu gantang itu satu cupak bersamaan dengan 250 lah lebih kurang. Macam Allah, dia sebenarnya lebih sikit. Kalau kita kata satu gantang itu lebih kurang dalam 2.4 macam tu, dalam 2.4 kilogram, katakan. Itu kiraan. Wallahu a'lam. Lebih kurang lah, katakan. Baik. Apapun macam Allah Subhanahu wa taala yang nak beritahu di sini ialah Nabi berwuduk dengan air yang paling sedikit yang kita boleh guna. Okey. Jimat. Jangan lakukan pembaziran. Walaupun kita berada di depan rumah kita terdapat ni anak sungai sekalipun, sungai yang luas sekalipun, macam Allah pun kita tidak diminta, tidak disuruh ataupun tidak digalakkan untuk berlebih-lebih dalam berwuduk. Wallahu a'lam. So hadis yang ketiga menjelaskan perkara yang sama. Seorang Arab datang kepada Nabi SAW, bertanyakan kepada baginda tentang cara menunaikan wuduk. Rasulullah lalu menunjukkan kepada Arab itu cara mengambil wuduk dengan mengulangi 3 kali basuhan pada setiap anggota.
3 kali basuhan setiap anggota. Sunat buat 3 kali, katakan. Itu pun termasuk dalam perkara yang sunat. Baginda kemudian berkata, beginilah caranya menunaikan wuduk. Sesiapa yang berlebih-lebihan lebih daripada kadar ini, maka ia telah berdosa, melampau dan menzalimi. So wuduk jangan lebih daripada 3 kali. Lebih daripada 3 kali dianggap melampau, berdosa dan juga menzalimi. Kalau kurang, kita kata memang ada riwayat. Ada yang riwayat Nabi buat sekali, ada riwayat Nabi buat 2 kali, ada Nabi buat riwayat buat 3 kali. Tak ada masalah. Yang masalah bila buat lebih. Lebih daripada 3 kali, mana dianggap sebagai berdosa, melampau dan telah menzalimi. Wallahu alam. Itu dia tuan-tuan macam Allah berwuduk. Berwuduk. Baik. Kemudian tuan-tuan macam Allah, kita lihat baca sikit dekat belakang tu, pengajaran daripada hadis. Perlulah diketahui bahawa wuduk merupakan permulaan kepada khusyuknya di dalam solat. Oleh itu, antara adab berwuduk menjadikannya senjata kerohanian bagi seorang mukmin dalam membentengi dirinya daripada kejahatan dan kelalaian adalah menghadirkan hati sewaktu berwuduk, menjauhi kata-kata dan gelak ketawa, tidak berlebih-lebihan dalam penggunaan air ataupun membasuh anggota wuduk lebih daripada 3 kali. Jangan buat begitu. Membaca doa selepas wuduk dan memelihara wuduk dalam daripada perkara yang membatalkan wuduk. Itu semua termasuk adab-adab. Adab-adab berwuduk. Pertama katakan, hadirkan diri ketika berwuduk. Jangan masa berwuduk kita berborak, berbual. Kadang-kadang dengan wuduk tu masa tu dia berbual dan sebagainya. Sebab wuduk ni tuan-tuan, antara kelebihannya ialah kalau kita lihat sahabat Nabi SAW yang namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah ni dia sentiasa dalam keadaan berwuduk. Dan batalnya wuduk, dia ambil wuduk, dia akan salat 2 rakaat. Setiap kali dia ambil wuduk, dia akan salat 2 rakaat. Diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi bila turun daripada Isra' dan Mi'raj itu, Nabi beritahu dia terdengar suara tapak kaki yang familiar di sisi Nabi SAW, iaitu tapak kaki Bilal bin Rabah. Lalu tanyakan, apakah kelebihan, apakah yang kamu lakukan wahai Bilal? Dia katakan, wahai Bilal, maka dia berwuduk. Dan ramai yang menyatakan macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia berwuduk dan lepas wuduk tu dia salat 2 rakaat. Ramai yang mengatakan tentang macam Allah berhujah bahawa sahabat juga melakukan benda bid'ah, yang katakan zaman Nabi SAW. Sebenarnya itu disebabkan kekurangan ilmu kita tak tahu dalam ilmu hadis. Sedangkan benda itu dah dijawab oleh ulama. Kerana Nabi bukan mentakrirkan semata-mata mentakrirkan mengiyakan apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, sedangkan di sana juga ada hadis yang Nabi arahkan ataupun Nabi menyuruh berwuduk dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala dan salat wuduk, salat sunat wuduk selepas mengambil wuduk. Memang ada nas di situ dalam hati Allah, maka tidaklah boleh kita kata janganlah kita kata tidak beradab dengan sahabat sehingga mengatakan sahabat juga buat benda bid'ah masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tidak sekali-kali melakukan perkara bid'ah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi depan. Nabi ada zaman dia. Dia boleh pergi tanya tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila-bila masa dia boleh pergi tanya. Maka tidak timbul isunya sahabat-sahabat macam Allah melakukan perbuatan yang di luar daripada syariat, main buat sendiri-sendiri, tidak ada. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu baru saja dikhabarkan dia akan berpuasa setiap hari, dia akan qiyam sepanjang hari. Terus Nabi tegur dah. Anta alladhi qulta, bukan adakah benar kamu yang kata wahai Abdullah, demi Allah
Dia katakan akan berpuasa setiap hari dan qiyam setiap malam. Dia katakan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Nah, katakan betul ya Rasulullah. Ada. Baru niat nak buat, baru sebut je Nabi dah terus tegur, perbuatan tu tak boleh, dia katakan. Tak boleh, dia katakan. Mastata'. Makna lam tastati' dzalik. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Mu'adh, wahai Mu'adh, kamu tak mampu buat. Ada. Tak mampu buat puasa penuh sepanjang tahun, setiap hari. Lalu Nabi syorkan puasa 3 hari start sebulan, puasa hari putih. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Rasulullah fa inni ata'u ala dzalik. Maka Nabi kata kalau macam itu puasa Isnin Khamis. Tambah lagi kata, ya Rasulullah fa inni ata'u ala dzalik, aku mampu buat lebih daripada itu. Kata kalau macam tu kamu buatlah, tambah selang-seli sehari puasa 2 hari tak, sehari puasa 2 hari tak puasa. Ya Rasulullah fa inni ata'u ala dzalik, ya Rasulullah aku mampu buat lebih daripada itu ya Rasulullah. Maka Nabi kata kalau macam tu afdal siyam, sebaik-baik puasa ialah puasa Nabi Daud AS. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Puasalah seperti mana puasa Nabi Daud AS berpuasa. Kerana Nabi Daud AS berpuasa macam mana? Nabi Daud AS berpuasa sehari puasa sehari tak, sehari puasa sehari tak, sehari puasa selang-seli. Tak. Dan disebut dalam riwayat yang lain, cara puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah puasa Nabi Daud AS. Nabi Daud puasa sehari selang sehari. Dan salat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah salatnya Nabi Daud AS, malam harinya, katakan, untuk qiyam. Macam mana? Separuh malam dia tidur, sepertiga malam dia bangun, seperenam malam dia tidur balik. Itu yang terbaik, katakan. Bagilah seperdua, sepertiga dan seperenam. Itu malam tu dibagikan 3. Seperdua untuk tidur, mati Allah, 1/3 untuk salat, 1/6 lagi untuk tidur semula sebelum subuh. Itu yang disebut dalam hadis Nabi SAW, afdal salat. Sebaik-baik salat qiyam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Daud AS. Baru sebut sahabat Nabi SAW ada yang kata la asuman hari-hari aku nak puasa. Seorang lagi kata tak ada, sepanjang malam aku nak qiyam. Ada seorang lagi aku tak nak kahwin. Sampai je berita itu kepada Nabi SAW, Nabi kata terus tegur, tak boleh. Nabi kata tak boleh, ya tak. Aku ada masa aku puasa, ada masa aku tak puasa. Malam pun ada masa aku tidur, ada masa aku qiyam. Kalau kita kata aku pun berkahwin, aku juga berkahwin. Lepas tu Nabi kata akhir hadis tu, man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tak suka sunnahku maka dia bukan daripada kalangan aku. Ada. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku, sebab itu kita kena ihtiram ataupun cakap tu biar hormat dengan para sahabat. Jangan mengeluarkan kata-kata oh sahabat buat benda bidah. No, tak ada. Mereka sangat, kita kata, alert dalam bab ni. Sebab itu bila pembukuan Al-Quran pada dasar, pada awalnya, Abu Bakar, bila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi jumpa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya khalifah, ya amiril mu'min, adrik. Maknanya wahai Abu Bakar, wahai amiril mu'minin, wahai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata caknalah umat Islam kita ni. Ramai hufaz dah mati syahid. Kalau Al-Quran itu tidak dibukukan, jadi masalah. Berapa kali Umar pergi jumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk membukukan Al-Quran itu, untuk dijadikan mushaf. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia merasakan bahawa perbuatan itu termasuk dalam bid'ah. Punya cakna ni, katakan tak nak, sebab zaman Nabi tak berlaku. Macam mana dia boleh kata sahabat-sahabat buat bid'ah sedangkan sahabat sangat cakna, tidak mahu melakukan benda bid'ah, katakan. Wallahu a'lam. Kita azan dahulu, kemudian kita sambung lagi.
Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada perkara tersebut tuan-tuan, mana bid'ah apa ni mutaakhir ini kita kata ataupun apa yang dinukilkan daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahawa bid'ah itu bid'atani. Bid'ah itu ada dua, bid'ah yang hasanah, bid'ah yang qabihah. Adapun bid'ah hasanah ialah bid'ah yang muwafaqah lis-sunnah, yang bertepatan dengan syariat, maka dipanggil ianya adalah sebagai bid'ah yang hasanah. Tetapi bid'ah yang qabihah, yang keji, ialah yang berlawanan ataupun yang bertentangan dengan syariat. Jadi tuan-tuan mati Allah, bahasan itu panjang, katakan berkaitan dengan perkara tersebut. Wallahu a'lam. Kata pembahagian bid'ah dan sebagainya tadi, apapun yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang tidak dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka seeloknya kita janganlah kita lakukan, khususnya dalam bab perkara ibadat. Wallahu a'lam. Baik. Yang kedua, penyempurnaan wudu dan mencukupkan air untuk berwudu adalah dua perkara yang wajar diseimbangkan. Antaranya Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, penyempurnaan wudu adalah menyelapeti
menyelaputi jari-jari tangan dan kaki dengan air wudu. Dalam Musnad Imam Ahmad, manakala Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, penyempurnaan wudu adalah dengan menghilangkan benda-benda yang menghalang air daripada sampai kepada anggota wudu. Dalam riwayat Bukhari, jika seorang itu ingin mengamalkan sunnah Nabi SAW dan menjauhi pembaziran dalam berwudu, kedua-dua perkara itu hendaklah dengan menggunakan tidak lebih daripada 689 ml air. Mungkin ni dikata sini ikut apa ni cadangan dia 689 ml air kata. Kalau 689 ml air, wallahu alam dia ikut sak orang Arab kot kata. Mud orang Arab besar, tangan orang Arab. Kalau kita ni 250 kira kot kata. 689 ml air ni mungkin 12 tangan Arab lah kata. Wallahu a'lam. Apapun, kita janganlah berlebihan dalam menggunakan air itu. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, para ulama bersepakat akan makruhnya melebihi 3 kali basuhan dalam berwuduk. Yang dimaksudkan dengan 3 basuhan adalah 3 basuhan yang meliputi anggota wuduk. Sekiranya tidak mungkin diselaputi sesuatu anggota wuduk itu kecuali dengan 2 cedokan air, maka 2 cedokan air itu dikira 1 cedokan. Sekiranya seorang itu ragu-ragu adakah ia telah membasuh sebanyak 3 kali ataupun 2 kali, hendaklah dia menganggap dirinya telah membasuh sebanyak 2 kali dan mencukupkan basuhan yang ketiga. Ini adalah pendapat yang betul yang dipilih oleh kebanyakan ahli mazhab Syafi'i. Adapun basuhan keempat adalah bid'ah dan makruh sekiranya disengajakan. Adalah dianggap sebagai bid'ah dan makruh sekiranya disengajakan. Itu dia tuan-tuan mati Allah, pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dapat ambil. Baik. Di sini tadi sikit mati Allah di ujung tu, kadang-kadang kita basuh, kita perlukan air lagi. So kita tambah air tu untuk completekan basuhan yang tu, dia tidak dikatakan 2 kali basuhan. Dia kira 1 basuhan. Macam kita baru basuh air, air sampai kat sini je, kita kenakan lagi air untuk kita completekan basuh, maka itu dianggap 1 saja basuhan. Wallahu a'lam. Itu sekadar nak bagi clearkan yang ujung tadi. Okey, ada soalan nak tanya? Kalau ada? Tak ada. Kalau tak ada, insya-Allah kita sambung lagi bab yang berikutnya nanti, bab yang ke-23, iaitu adab pada hari Jumaat pula. Adab pada hari Jumaat. Wallahu a'lam bissawab. Kita sudahi majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.